ini adalah contoh yang pertama untuk implicit differentiation. Persamaan ini sekarang mempunyai variable X dan juga variable Y. Okay. So, apa yang you all perlu buat untuk persamaan yang ini? Okay, kalau you tengok persamaan yang ini maksudnya kita kena selesaikan secara implicit differentiation. Akan dinyatakan dalam soalan. Okay, so untuk level you all, kita just differentiatekan saja terhadap X. Alright, tak perlu differentiate terhadap Y. Alright, so saya akan differentiatekan. You kena differentiatekan left hand side dan juga right hand side. Ini cuma saya nak tunjuklah yang satu ni. You tahulah kalau you nak differentiatekan terhadap whatever pun kosong, dia akan jadi kosong. Alright, so kena differentiatekan left hand side dan juga right hand side. Okay, sekarang saya kembangkan. Okay, so d over dx, x kuasa 3. Right, kita tengok satu-satu. This one 0 lah kan. Okay, so tengok, kita nak differentiatekan x, kita nak differentiate terhadap x, function of x, boleh ke tidak? Biden boleh lah. Kita nak differentiatekan x, tapi di sini function dia adalah function y, so tak dapat lah. So kalau tak dapat, kita akan lakukan substitution ke atas yang ini. Okay, bahagian yang ini, d over dx y square. Alright, sebab kita tak boleh nak differentiatekan yang ini function of y, tapi kita nak differentiate terhadap x, so tak dapat. So gunakan rumus yang tadi. Okay, substitution yang saya bagi tahu yang tadi. Okay, so saya selesaikan dulu yang ini. Yang ini saya akan substitute. So kita akan dapat dekat sini adalah 3x square tolak. Now saya akan lakukan substitution ke atas persamaan yang ini. So d over dy kena differentiatekan terhadap y, function of y yang ini. Alright, dengan syarat, okay, dengan syarat you kena darabkan dengan dy over dx. Alright, okay, so yang ini dikira dah selesai. Okay, so tengok dekat sini, ini akan remain the same, 3x square tolak. Okay, now differentiatekan terhadap y, differentiatekan terhadap y, function y yang ini, boleh ke tidak? Biden boleh lah. Sama seperti case ini, differentiatekan terhadap x, function of x, boleh. Differentiatekan x, function of y, tak dapat. Lakukan substitution. Bila kita lakukan substitution, differentiatekan terhadap y, function of y, dapat tidak? By then dapat, dengan syarat kena darabkan dengan dy over dx. Alright, so ini just differentiation yang basic. So differentiate y square, kita akan dapat 2y, tapi kena darabkan dengan, saya letak dot, saya darab dia, dy over dx. Alright, yang ini equal to 0. Okay, apa lagi yang perlu you all buat? See, saya akan susun balik persamaan ini. Saya cuma akan dapatkan dy over dx. Okay, bila saya susun, saya akan dapat dekat sini 2y, ini a negative 3x square. Alright, so dy over dx. So intention kita sekarang sebenarnya, okay, actually kita nak cari dy over dx. Bila disebut implicit, sebenarnya kita nak cari dy over dx. Nilai dia berapa? Okay, this one sebenarnya. Okay, now saya susun lagi persamaan supaya saya dapat dy over dx saja dekat sini. So sebab ini pendarapan, so okay, dy over dx sekarang, okay, adalah, alright, negative 3x square, negative 2y, saya bawa ke right hand side, so dia akan jadi denominator. Okay, negative 2
y. Right, so itu yang kita dapat. So because negative, so yang ini adalah 3x square over 2y. Maka inilah sebenarnya jawapan yang kita nak cari, yaitu nilai dy over dx. Right. So proses yang sedikit sukar adalah di bahagian yang ini. Alright, substitution yang you all lakukan bila kita tak dapat nak differentiate terhadap x function of y. Selepas itu just differentiate seperti biasa. Kemudian susun semula persamaan supaya you dapat dy over dx, dan itulah jawapan yang sepatutnya yang you all dapat untuk implicit differentiation. Okey, ini juga merupakan soalan untuk implicit differentiation. Bagaimana you tahu? Tengok persamaan ini. Okey. Dia mempunyai variable function, dia terdiri daripada variable x dan juga variable y. So kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari dy over dx. Alright. Bagi implicit. Alright. Implicit differentiation. Right. So perhatikan satu-satu bentuk soalan dia. Okey. Kalau kita tengok di sini 3x 5y dan x kuasa 3 y kuasa 4. So yang ini yang saya nak you all tengok. Okay, yang ini tak ada masalah. Yang ini just differentiate seperti biasa. Yang ini adalah x kuasa 3 darabkan dengan y kuasa 4. Kalau you masih ingat lagi keadaan yang ini, right, dia menunjukkan fungsi yang pertama. Kalau yang asas saya dulu, fungsi yang pertama dalam x didarabkan dengan fungsi yang kedua dalam x. Dalam kes ini, because ini adalah y, so ini adalah fungsi y. Right? Fungsi pertama dia adalah x, didarabkan dengan fungsi yang kedua dia adalah y. So bagaimana cara you nak selesaikan? Yang ini kena selesaikan dengan menggunakan product rule. Okey, tetapi untuk case product rule di sini, because kita dah advance di bahagian differentiation, saya akan tunjukkan cara yang paling mudah untuk you buat selesaikan product rule. Tak perlu buat u, v, du over dx, dv over dx, tak perlu buat begitu. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mudah untuk buat product rule. Okey, untuk selesaikan product rule kalau case dia begini. Alright. Okey, so apa kita buat? Kita differentiatekan persamaan ini terhadap x. Okey. Keseluruhan right hand side dan juga left hand side darabkan differentiatekan dia dengan terhadap x. Right, semua terhadap x . Tengok ini. Terhadap x. Okey. So seterusnya apa you perlu buat? Saya pecahkan. Okey. Alright, saya pecahkan satu-satu. Okey. Selepas kita pecahkan satu-satu, tengok which one yang boleh kita selesai, which one yang tak boleh kita selesaikan. Okey. Differentiatekan terhadap x, function of x boleh ke tidak? Boleh. Differentiatekan differentiatekan function of y terhadap x, dapat ke tidak? This one tak dapat. So yang ini nanti kena lakukan substitution. Alright, tak apa, tak ada masalah. Okey, dan yang ini. Ini adalah hasil darab x dan juga function x dan juga function y, yang mana kita kena selesaikan dengan menggunakan product rule. Okey, saya akan buat pada langkah yang seterusnya. Bagaimana cara yang nak buat? Differentiatekan 3x terhadap x. Kita boleh buat terus. So, kita akan dapat 3. Okey. Yang ini kena lakukan substitution, sebab kita tak boleh nak differentiatekan function of y ni terhadap x. So, lakukan substitution. Okay, so saya rasa saya nak gunakan warna biru untuk yang ini. Okay, differentiate, this is function of y. Differentiatekan terhadap y 5y. Boleh ke tidak? Boleh lah. Ini y, ini juga y.
differentiatekan function of y terhadap y, bolehlah, dengan syarat, right, darabkan dengan, saya letak dot, darab ni saya letakkan dot, dy over dx. Okay, dah settle satu masalah. Right. So pergi pula kepada yang ini. Okay, part yang ini saya nak cerita sebenarnya. So bagaimana cara untuk kita selesaikan product rule untuk case yang ini? Cara dia mudah saja. Okay, apa yang perlu you all buat adalah ambil function yang pertama iaitu x kuasa 3, differentiatekan terhadap x, function yang kedua iaitu y power 4. Ambil kawan ni, differentiate kawan ni. Kemudian ambil kawan ni, y kuasa 4, differentiatekan pula x kuasa 3. Alright. Yang ini differentiate, ada tak x pada 2? Tak ada. Okey, kosong. Alright, so saya ulang sekali lagi. Kalau ada dua function yang didarabkan, okay, dua function yang didarabkan, lakukan product rule. Cara dia, cara mudah, cara mudah. Ambil x kuasa 3, alright, letakkan dekat depan, okay, jadikan dia sebagai multiplier, differentiatekan yang belakang ini. Tambah, ambil yang belakang ini, jadikan dia sebagai constant, differentiatekan yang depan ini. Kat sini. Ambil ni, differentiate kawan ni. Ambil kawan ni sebagai constant, okay, differentiate kawan ni. Itu saja. Right? So, ini adalah product rule untuk case dua function yang didarabkan. Dah settle. Sekarang kita tengok differentiatekan terhadap x function of y, tak dapat. Ini kena lakukan substitution sama macam kawan ni. Okay. Differentiatekan terhadap x function x ini, boleh ke tidak? Boleh. Alright. Sebab dia adalah fungsi yang bersamaan dengan proses differentiation yang kita nak lakukan, iaitu differentiate terhadap x. Alright. So apa saya nak buat? Saya nak lakukan substitution ke atas yang ini. Okay, sama seperti this one. So kita akan dapat dekat sini 3 campur yang ini, saya biarkan saja. Okay, nanti baru kita differentiate. Okay. dy 5y, right, darabkan dengan dy over dx. Alright. Campur. Okey, ini kita akan lakukan substitution. Okey. X kuasa 3 remain the same. Okey, yang kita nak lakukan substitution hanyalah yang ini saja. Okey. X kuasa 3 ni adalah pendarab, multiplier. So biarkan saja. Okey. Darabkan dengan, saya letak dot saja. Right. D over dy, bagi y kuasa 4, jangan lupa darabkan dengan dy over dx. Okay, campurkan dengan, okay, this one biarkan dulu, nanti kita selesaikan. Sama dengan kosong. Okay, so saya nak tulis dekat sini dulu supaya you tak lupa. Okay, dx bagi function of y is supposed to be d over dy function of y, tapi kena darabkan dengan dy over dx. Rumus dia. Okay, rumus substitution yang ini adalah rumus substitution. This one and this one. Okay. Right, boleh tak kita selesaikan sekarang? Okay, kita selesaikan semua. Okay. Okay, yang ini tinggal 3. Campur. Okay, differentiate terhadap y 5y, so kita akan dapat 5. Okay. dy over dx. Okay. Tambahkan dengan differentiatekan
terhadap y kuasa 4. So kita akan dapat 4y kuasa 3. So saya letak dekat sini 4x kuasa 3 y kuasa 3. Right, kita harapkan dengan dy over dx. Right, kenapa dia berlaku begini? Sebab yang ini nanti akan jadi 4y kuasa 3. Y kuasa 3 saya letakkan dekat belakang. 4 sebab dia adalah constant, saya letakkan dekat depan. Okay, so saya letakkan 4 dekat depan, tinggalkan y kuasa 3 dekat belakang. So 4 darab x kuasa 3 x kuasa 3 darab y kuasa 3 is y kuasa 3. Okay, yang ini dia sama. Kita selesaikan terus. Okay, differentiatekan x kuasa 3 terhadap x, kita akan dapat dekat sini adalah 3x kuasa 2 y kuasa 4. Alright, so itu yang kita dapat. Alright, ini persamaan yang kita dapat tadi. So apa kita perlu buat sekarang? Saya nak susun persamaan ini. Alright, yang tak ada dx, yang mana positif 3, dan juga yang ini. Okay, yang ini, kedua-dua yang ini saya akan bawa ke right hand side. So kita akan dapat dekat sini adalah yang tinggal di bahagian left hand side hanyalah 5 dy over dx campurkan dengan 4x kuasa 3 y kuasa 3 dy over dx. Right, so 3 bawa sebelah akan jadi negatif 3, yang ini juga akan jadi negatif x y kuasa 4. Okay, yang ini adalah dy over dx, this one juga dy over dx. Saya kekalkan dia di sebelah kiri. So apa yang akan saya buat? Okay, saya keluarkan, jadikan dia sebagai tajuk dy over dx. Right, di sini saya akan letak bracket. Okay, so kita akan tinggal dekat sini 5 campur 4x kuasa 3 y kuasa 3. Okay, kenapa saya buat begitu? Kerana saya nak pisahkan dia dengan dy over dx. Sebab pada akhirnya nanti saya nak jawapan ini saja, dy over dx saja. Alright, so susun semula persamaan. So yang ini remain the same, 3x square y kuasa 4. Betul Okay, so yang ini 5 campur 4x kuasa 3 y kuasa 3, saya bawa dia ke right hand side. Di left hand side dia duduk sebagai numerator. Kalau kita bawa ke right hand side, dia akan jadi denominator. 5 campur 4x kuasa 3 y kuasa 3. So inilah jawapan yang sepatutnya yang kita dapat. Alright, sebab kita nak cari dy over dx.